Let's see how. I hope better. I think so. You are live now. Yeah. Yeah. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam. Kita sangat bertuah hari ini bersama dengan penyampai radio yang sangat terkenal yang lebih 15 tahun dalam arena penyampai radio. Kita bersama dengan Linda On. Hey. 20 berapa tahun dah? 20. Really? Ya, 1996. Dah berapa tahun tu? 23, 24 years? Ya. Yeah. Oh, wow. Tapi muka you tak lekang di umur. Betul, tak lekang di umur. Muka you daripada dulu sekarang sama je. Oh, ya ke? Apa rahsia dia? I cocok tang sini, cocok tang sini, cocok tang sini dengan tang sini. Wow. Gemuk-gemuk Linda On. Ada waktu baru lepas beranak tu dia badan lain sikit, tapi okey lah, lepas tu maintain balik kan, cuba balik kan. Tapi you senang je nak turunkan badan kan? Tak senang juga. Dia tengok nafsu macam mana, nafsu makan. Okey, hari ini kita bersama dengan Linda On. Ramai orang tak tahu Linda On ni berasal daripada Singapura. Jadi Linda boleh cerita sikit tentang latar belakang Linda. Maybe for opening. Memang dari memang dari Singapura. Lahir kat sana, belajar sampai darjah 4, darjah 5 macam tu. Lepas pindah ke Johor, terus membesar di Johor. Everything is about Johor. Dan cari rezeki dekat KL. Adakah Linda memang daripada kecil memang bercita-cita nak jadi pembaca, penyampai radio, pelakon? Pelakon tak sangat lah. Sebenarnya memang dari kecil tu memang nak jadi penyampai radio. Kalau cakap macam ni orang takkan percaya sebab dari I darjah berapa, I think darjah 5 tu lah start datang ke Johor Bahru tu. Memang I dah tahu cita-cita I nak jadi DJ radio time tu. Dah tahu. Dekat situ dah tahu. I rasa biasanya remaja kan dia keliru kan nak jadi apa kan. Tapi I dah tahu dah I nak cakap dengan my mother, I cakap I nak jadi DJ radio ibu. I suka dengar DJ radio tu cakap kat radio. And then tapi biasa kalau kita budak kecil DJ apa semua bukan satu kerjaya, betul? Biasa orang cakap satu kerjaya tu doktor, kena jadi lawyer ke, kena jadi cikgu ke, polis ke kan? Betul. I tahu I nak jadi DJ radio. Dan waktu tu I rajin dengar Singapore radio. Ria, Warna, time tu ada Radio Heart. I rajin telefon radio, telefon bual-bual, bercerita, kadang-kadang nyanyi-nyanyi. I rajin layan radio. So, radio is actually apa yang I nak. Dan bila kita fokus apa yang kita nak, dah besar tu tak dapat apa yang you nak. Betul. So I memang nak. I cakap I nak jadi DJ radio. I tingkatan 5 I dapat offer jadi DJ radio. I cakap tunggu I habis SPM. Habis SPM I start. Wow. Saya ada kawan juga. Linda, I ada kawan. You kenal budak ni. You kenal kawan kita ni. Nama dia Tabah Sazwan. Tabah Sazwan yang pembaca pengulas sukan untuk di ya. You tahu tak, dia ni daripada sekolah menengah, daripada sekolah rendah, dia punya cita-cita nak jadi penyampai radio, penyampai pengulas sukan. Dia ni minat bola, and then dalam masa yang sama dia ni minat jadi pengulas sukan.
Kalau dalam kelas tu kalau cikgu lambat sikit dia duduk kat depan, dia ulas lah. Lepas tu kita daripada belakang baling kapur. Masa tu pakai kapur lagi. So bila Linda cakap macam tu saya tak terkejut lah. Betul. Dia sebenarnya bila dah ialah usia dah meningkat ni baru perasan yang apa yang kita nak tu, apa yang kita fokuskan tu, itu yang kita dapat. Sebab sebab memang time tu memang nak. Dan ada, you cakap pasal sekolah, dekat sekolah pun I pernah try, ada, you know, dekat sekolah ada sound system waktu sports day. So I offer diri kan. Waktu tu I dengar ada orang cakap dekat speaker tu kan, masa I macam mana dia punya tempat dia cakap dekat. I pun jenguk tempat tu, ada mikrofon. So cakap boleh tak I cakap. So I cakap style DJ. So macam kawan-kawan ni kau boleh jadi DJ lah. Tapi I tak beritahu dekat orang yang I nak jadi. Dalam hati aku nak jadi tu. So and then kat rumah I practice. Darjah 5, darjah 6 dah start practice Wow. Dah start practice dan I practice, I record suara I kat kaset. Time tu zaman kaset. Tak tahu budak-budak zaman sekarang tahu kaset ke tidak. I tahu. I sempat taman tu. Sempat So I record suara I kat kaset. I dengar balik. And then I remember my brother comment lah. Dia cakap kalau nak jadi DJ radio tak boleh tiru. Sebab I dengar radio Singapore tu, I tiru dia punya penyampai tu kat udara. So my brother cakap you have to have your own style, dia cakap. So from there I macam okay, ada juga yang pemberi semangat kat situ kan. So, siapa idola you masa zaman tu, Linda? Kebanyakan penyampai radio kat Singapore lah. Sebab I banyak dengar radio Singapore. And I duduk Johor Bahru dapat radio Singapore. So some names yang I boleh mention yang I ingat I selalu dengar AB Sheikh, Hafiz Glamour, siapa Zarina Safwan ke apa nama, Maria Mas'ud. All those names lah yang I membesar dengan suara diorang kat radio. So tapi alhamdulillah Zakia seorang lagi nama tu. Ramai. Mereka semua adalah I punya idola. Sama juga dengan I dulu, Linda. Masa zaman sekolah tu, I suka tengok Nurmala Samsudin pada ketika tu. Tell me about her. I pun sama. Nurmala Samsudin, masa tu Datuk Mahathir Lokman, lepas Mahathir Lokman lah. Zaman-zaman tu. So sampai I kata I dah besar, bila arwah mak I tanya, engkau dah besar nak jadi apa? Aku dah besar, Kau dah besar nak jadi apa? Saya dah besar nak jadi pembaca berita. Lepas tu pergilah interview memang tak lepas. Memang muka ni bukan muka penyampai atau pembaca berita. Tak ada talent. Lepas tu? So apa ni, end up I tak pergilah, tak dapat. Memang sebenarnya satu, kita kena ada minat yang mendalam daripada kecil. Nombor dua, betul. The talent juga. Macam Linda tadi, minat satu, talent tu ada. Saya tengok Linda 20 berapa tahun? 25 tahun sebagai penyampai radio. Di era sahaja, Linda On adalah penyampai radio yang pertama bersama berganding dengan Halim Osman. Anyway, Linda, kita bersiaran di Facebook Unlimited Dream Sinar Berhad. Lepas tu kita ada kawan-kawan kita, Hazim daripada Al-Quds Travel, Syamin, kita ada Syaiful, kita ada Zuhairi, kita ada Tia, kita ada Das Abdul. Hai Das Abdul. Hai Das. Itu I punya pemberi inspirasi tu, Das tu. Ya, betul. Dia pun pernah masuk dengan Linda kan? Ya, benar. Pernah interview. Dalam FM. Ya. Kita ada Maisara, kita ada Salimin, kita ada Sadatul Saadah, kita punya Ustaz Zuhairi. So selamat malam, Assalamualaikum. Kita sembang-sembang santai dengan Linda pada malam ni. Apa ni, dan macam mana boleh terlibat dengan penyampai tu, Linda? Linda pergi uji bakat ke? Linda pergi macam mana? How do you go about? Okay. Radio announcer. Waktu tu dekat Johor Bahru,
dekat JB tu dia rajin buat macam family day penduduk kampung, bukan kampung lah, taman tu lah. So Minda ahli jawatan kuasa dekat taman tu, padahal waktu tu baru tingkatan berapa. So one of the ahli jawatan kuasa rajin pergi join Yasin apa semua. So bila ada meeting semua I pun join lah. So waktu tu dia orang cakap okay, nanti kita punya family day ni ada game, and then ada macam ada sound system, akan main lagu apa semua. So I offer myself. I cakap ada DJ tak? Dia cakap DJ tak ada, dia kat situ. Ada mikrofon? Ada? Nak jadi DJ boleh? So waktu tu tingkatan 5. So dia orang cakap, oh Linda nak jadi DJ. Saya cakap, boleh tak? Boleh. Tak payah bayar apa-apa kan? Tak payahlah cakap. So start dengan dekat family day tu, I pun bercakap style DJ radio. Bercakap style DJ radio. Okay. Siapa nak lagu kena bayar 50 sen. Dia orang pun bayar 50 sen. I mainkan lagu. I mainkan lagu dia orang. So lepas tu bila I tengah bercakap sebagai DJ kat situ, ada salah seorang tu nampak I punya bakat. Dia datang approach I. Dia datang approach. Dek, nak masuk radio tak? Dia tanya. Cakap, memang nak jadi DJ radio. Suka kan? Suka nak. Jom ikut kita pergi audition. Abang bawa. Saya cakap, bang tapi tak boleh. Saya tahun ni SPM. Tunggu saya habis SPM Lepas tu dia pun dia cakap okay, nanti habis SPM cari abang, dia cakap. So habis SPM I cari dia dulu. Dia, I call, dia datang ke I ada warung time tu, warung jual nasi ayam. So I cakap, bang SPM dah habis bang. So apa cerita? So dia macam, SPM dah habis nak masuk radio ke? Cakap, nak. Jom, I buat pergi audition. Kat situlah mulanya I datang pergi Best 104, datang audition, terus dapat yang kata orang rezeki kan. Terus dapat duduk kat Best 104, kebetulan datang pula rombongan daripada TV3, majalah 3 waktu tu, tahun 1990, I think 1996, 97, I tak ingat. So datang majalah 3 punya rombongan, TV3. Dia orang pula tanya, dia cakap, you tak nak masuk TV ke? Dia tanya. Dia cakap, tu satu lagi yang I minat. Dia cakap. So bila dah time tu baru few months kerja dekat mana? Best 104. Best 104. Norman nama dia yang tu. I pun tak tahu mana dia pergi. Norman, kalau you ada, please cari I balik please. So dia cakap, you datang audition. I pun datang TV3, datang audition. The first time I datang, dia tak panggil. So kita daripada Johor kan datang berkampung ke sini, cari hotel nak tinggal, hotel-hotel murah dengan my sister apa semua. So kali kedua dia panggil audition, I cakap dengan producer tu. Kita ni budak lagi tapi I cakap dengan producer tu, I cakap, you tahu kalau you panggil I audition 3-4 kali pun I akan buat cara yang sama, sebab itu cara I. Aduh. So bila I datang audition kali kedua tu, I habis audition, I nak balik. I ingat I satu alah siapa tu producer kita tu, oh my god, Allah. Program apa? Dia handsome sikit tu. Lelaki. Putih-putih orang dia, Allah. Lelaki. Ada lagi sekarang? Dia mungkin masih aktif dalam industri tapi tak tahu dia kat TV, rasa bukan TV3 lagi tu. Dia buat program apa? Dia time tu dia buat rancangan, aduh ya Allah tuanku. Buat rancangan I lah, Salam apa semua, Sinaran juga. I tak ingat lah. Sinaran. Tapi dia ya nanti ada dapat nama dia. So I ingat I lalu sebelah dia, I cakap dengan dia, kalau you panggil I audition kali ketiga, I tak datang. I cakap I tak datang, I cakap sebab I audition berapa kali pun itu cara I buat, I cakap gitu. So dia pun senyum, dia ketawa. And then tak tahu tak sampai berapa minggu lepas tu dapat call dengan TV3 cakap
kita orang ada show untuk you, rancangan Salam dekat TV3. Tapi sebelum tu you kena jadi host secara langsung dengan Aznil Haji Nawawi. Wow. Kali pertama you keluar TV, you akan keluar secara live dengan Aznil. Untuk pelancaran TV3 24 jam. Sebelum tu TV3 bukan 24 jam. Wow. Jadi sebelum TV3 masuk 24 jam, yang jadi pengacara tu ialah I dengan Pak Nil. Dan itu kali pertama I mengacara di TV, kali pertama keluar live kat TV. Wow. Itu pencapaian yang luar biasa. Oh. Untuk newcomer macam you, bukan senang nak dapat exposure macam tu. Betul. So antara daripada jadi pengacara tu dan you jadi pengacara untuk penyampai Best 104 tu, berapa lama? Best 104 dalam 6 bulan. Ya Allah, errornya you. Kan? Waktu tengah buat Best 104 tu, I turun naik dekat kat KL. So and then lepas tu I berhenti, I kerja dengan My Brother sebagai administrator. Hujung minggu I pergi KL buat rancangan Salam, and then buat rancangan Sinaran Pasport Kegemilangan apa semua. Ya. You recall me something. Oh, so you pengacara Sinaran Pasport Kegemilangan dengan Intan Suraya. Intan Suraya. So masa tu you masih lagi DJ untuk Best 104? Time tu I dah habis dah habis dah jadi DJ kat Best 104. So I siang I kerja dengan My Brother jadi administrator. Hujung minggu I buat rancangan TV. Wow. Sampai satu tahap tu I rasa I rindu pula nak buat radio. So tu yang I telefon Abang Najman. I duk cari kawan-kawan semua, I cakap tak ada apa-apa radio ke yang I boleh kerja kan. I nak kerja radio lah, rindu lah, you know, nak kerja kat radio apa semua. So Abang Najman cakap okay, nanti kalau ada aku call kau. So entah rezeki entah macam mana, alhamdulillah dia telefon I dekat office My Brother. Dia cakap ada satu radio baru nak buka, namanya Era, come over, datang audition. Wow. I pergi KL, mak ayah I teman I pergi KL, datang audition, habis audition terus dapat offer, time-time tu juga. This is really a miss Linda, sebab jarang I tengok. Anyway, kita kat sini bersama dengan Linda On, dan saya ini bukanlah penyampai ataupun pengacara yang hebat macam Linda, tapi saya nak jemput kawan-kawan saya seperti Azhar, Nur Izani, kita ada Suraya, kita ada Izalwan, kita ada Muzakir, kita ada Junaidi, kita ada Nurul Aina, kita ada ustaz kita dan yang lain-lain. Kalau saya tengok perjalanan Linda ni macam dimudahkan ataupun macam dah tertulis je, senang je nak jadi pengacara tu. Betul. And kalau kita tengok yang Linda diberi orang kata tu diberi tanggungjawab untuk mengacarakan program-program seperti Sinaran Pasport Kegemilangan adalah antara program yang top di TV3 pada ketika itu. Betul. Dan juga Best 104 pun antara radio yang sangat terkenal di Johor dan Singapura. And then Linda juga diberi peluang untuk mengacarakan ataupun menyampaikan menjadi DJ radio bersama Halim Osman pada ketika itu, betul ke? Waktu Linda datang audition tu, audition dengan Halim Osman. So dia dah masuk Era time tu. So dia waktu audition tu dia orang tengah cari pasangan untuk Halim. So bila I datang, waktu audition tu Halim macam berganding dengan I untuk audition tu. So bila bos dengar time tu, dia suka dengan gandingan tu. Tapi bila
dapat offer, dia actually tak pernah gandingkan I dengan Halim dekat radio. Tapi Halim buat pagi, I buat lepas Halim. Halim buat pagi, I buat lepas Halim. Jadi, tapi I tak tahu kenapa orang ternampak yang Linda On dan Halim Osman pernah di era dulu berganding bersama dekat radio. Tapi orang sebenarnya tak pernah. I tahu kenapa. Sebab banyak komersial yang you together. Itu betul. Itu betul. Dan satu lagi mungkin sebab dua-dua bujang. Jadi orang try nak canon kan. So Linda dengan Halim, Linda Halim. Tapi bila I fikir-fikir balik, tak pernah kita ada show sama-sama. Tak pernah. Dekat era tak pernah dulu. Okey. Apa namanya, saya antara peminat Linda pada ketika tu. Thank you. Linda dan juga Halim Osman. And in fact Linda mungkin lupa. Tapi saya dah bagi tahu Linda sebelum kita siaran tadi. Saya pernah interview Linda dan Halim Osman dalam program TV3 semasa saya menjadi wartawan di TV3 untuk program Potret Kejayaan. Pada ketika itu kita interview Linda On, Halim Osman, Tan Sri SM Salim, kita interview Datuk Ismail Jah, Allahyarham. So kita feature hanya di radio. Saya ingatlah dia punya program tu yang diproduce oleh Mazlin Nordin. And of course Linda tak ingat, dia banyak sangat show dan program-program macam ni. Anyway, kita ada Amran Abdul Hamid. Dia ni tokeh kepada Dapur Penyek. Waalaikumsalam. Dia ucap Assalamualaikum kepada Linda. Waalaikumsalam. Kita ada Syahnas. Okey, balik kepada masa interview ni, saya sangat seronok sebab saya sendiri pernah datang interview yang tak pernah lepas. Dan lepas jadi pengacara. Sebab dan saya rasa talent tu macam Tabah tadi. Nanti saya akan interview Tabah juga. Tabah kawan saya, Tabah, Aidit, Bel Nasri. Selalunya yang datang interview ni, ya Allah, punyalah ramai. Maknanya industri nak jadi pengacara, nak jadi pelakon, nak jadi penyampai, terlalulah ramai orang yang minta untuk nak jadikan ini sebagai career. Macam waktu Linda interview tu, ramai tak orang yang ramai. First I pergi audition TV3 tu, ramai. I dalam hati I cakap tapi kita confident kan, kita rasa macam kita buat style kita sendiri, so kita macam peduli orang lah kan. Kau bagus tapi aku style aku macam itu. So mungkin sebab confident tu kuat sangat, dan orang letak kepercayaan. Gila time tu dapat offer first keluar TV dengan Aznil. Aznil Menawami tengah popular dengan rancangan Pop Quiz. Betul. Time tu tak tentu arah hidup I, macam ya Allah, dia suruh first time keluar TV live dan mengacarakan satu rancangan launching untuk TV3, satu rancangan besar secara live di TV dengan Pak Nil. Wow. Time tu dia belum digelar sebagai Pak Nil, masih lagi Aznil. Lepas tu sebagai orang baru kita macam wow. Tapi memang alhamdulillah lah, awalnya perjalanan tu cantik Tuhan atur kan. Masuk radio ini, masuk TV ini, ke radio semula, habis radio ini dapat radio satu lagi, dapat rancangan TV yang lain, dapat radio lain. Jadi alhamdulillah dekat situ memang sangat syukur pada Allah, alhamdulillah. You ada darah-darah seni ke, selalu jalur yang penyampai, pelakon, pelawak, bintang filem? Langsung tak ada. Tak ada. Atuk I pengetua sekolah. Atuk I cikgu. Atuk I yang kat Singapura pula businessman. Jual-jualan.
Tak ada. Dalam keluarga tak ada langsung dalam industri ni, tak ada. Apa ni, siapa you punya idola pada ketika tu, masa di TV3 ke, ataupun you punya sumber inspirasi ataupun yang boleh you jadikan bahan rujukan kalau you nak tanya sesuatu berkenaan dengan penyampai radio ataupun TV? Kalau yang radio tu time tu memang Kut Sia lah. Kita punya bos time tu. So dia garang. dia garang, dia manjakan juga dia dalam masa sama dia baik, dia banyak bagi info, dia banyak tolong. Kalau dari radio memang, dari sudut radio memang dia yang bawa menjadi penyampai radio yang betul dengan cara percakapan yang betul, penyampaian yang betul. So dia yang banyak mengajar kita. So mana pun I pergi lepas ni, dia punya root, dia punya asas yang dia ajar tu yang betul, yang bawa I sampai ke hari ni. Wow. Apa antara pengalaman you yang tak boleh you lupakan sepanjang menjadi penyampai radio ataupun pengacara TV? Banyak, tak boleh nak tak boleh, tapi tak boleh nak ingat semua ni. Tapi yang paling best kali ni lah penghargaan daripada peminat yang undi untuk anugerah bintang popular. Waktu tu memang I kerja bukan untuk popular, I kerja bukan untuk nak dikenali, I kerja bukan untuk nak glamour. In fact time tu I macam time tu ujung-ujung minggu ada satu surat khabar kecil kan. Ingat lagi tak? Surat khabar besar tu, dalam surat khabar besar ada surat khabar kecil untuk hiburan. Ingat Panca Indera ke? Lebih kurang macam gitu. Bukan Panca Indera saja. Surat khabar Melayu yang lain semua kebanyakan macam itu. Mesti ada yang kecil, aku tak silap. Panca Indera mingguan, I cannot remember. Tapi setiap hujung minggu ada saja cerita, gosip mengenai penyampai radio ini. Sama ada dikutuk atau dikutuk atau dikutuk. So dekat situ I baca dia punya cara dia kutuk apa semua. I cakap ini aku ni. I cakap Kut Sia, cakap ini macam I je. Kenapa diorang macam nak kutuk-kutuk lah, nak cakap-cakap pasal I So Kut Sia cakap, Linda, you kena ingat you popular. So I cakap, I bukan nak popular. Kenapa nak popular? Leceh lah cakap kan. Macam kita ni nak kerja je. Dulu penyampai radio mana ada popular-popular macam itu je kan. Suara je keluar radio kan. Yalah. Lepas tu ada pula satu majalah tu kutuk tentang penampilan I. Cakap seorang penyampai radio berpakaian hanya begini datang ke majlis sekian-sekian. I cakap lagi Kut Sia, kenapa Kut Sia dia macam ni That means you kena jaga you punya penampilan sebab you dah jadi seorang orang dah anggap sebagai celebrity, personality yang orang nak tengok penampilan. So I macam okay, start daripada situ I dah macam aduh, sampai ke tahap yang macam alamak, this is not what I want. I nak jadi penyampai radio, that's all. Bukan nak jadi popular apa semua. Tapi bila dah diangkat macam gitu, kita terpaksa membiasakan dirilah. Dah keluar dah kena jaga diri, keluar dah kena adalah make up sikit, tak boleh sekeh-sekeh. Keluar percakapan pun kena jaga. Kan? So nak berboyfriend pun on the phone je. Wow. Zaman dulu tak ada social media ni? Tak ada. Zaman dulu nasib baik juga tak ada social media. Kalau ada social media, I rasa yelah biasanya kalau orang-orang muda dalam industri ni selalu yang dikecam kan? Betul. So betul. Cara kecaman I waktu tu, cara orang kecam ialah melalui surat khabar di hujung minggu lah. Dia kata seorang penyampai radio wanita yang popular, baru-baru ini dia cakap dekat radio sekian. Dah mati I nanti siapa lagi tu. Apakah hadiah yang paling istimewa yang diterima oleh Linda On? Hadiah? Yang pernah diterima ataupun yang you tak boleh lupa? Hadiah yang jika you
Dia macam-macam. Saya difahamkan kalau orang-orang pengacara ni kadang-kadang dihantar makanan, hadiah, yang benda ni normal. Ya. Banyaklah, banyak. Banyak, terlalu banyak orang hantar. Orang bagi handphone. Kredit card. Kredit card tak adalah. ada yang offer, tapi offer yang ada makna lah kan. Nak kereta tak? Gitu. You nak kereta apa? I boleh belikan. Tapi dalam hati I, kalau you bagi kereta, you mesti nak sesuatu daripada aku kan. Aku tak nak dia, tak nak, tak apalah. Terima kasih. Ada macam itu adalah zaman tengah hot dulu kan. So macam-macam offer yang dapat. Tapi alhamdulillah fikiran ni masih rasional. So sentiasa berhati-hati sebab kita tak mahu terhutang budi dengan orang. So hadiah-hadiah yang biasa kita dapat tu biasa teddy bear, benda kecil-kecil apa semua. Yang itu yang dah lebih appreciate daripada peminat-peminat yang kumpul duit untuk beli sesuatu untuk kita. Ya. Wow. Betul. Dan ramai juga orang tak tahu. Linda On juga adalah seorang pelakon. Bagaimana memulakan karier sebagai pelakon? Pelakon ni dia tak sengaja. Tak minat dan tak minat dan tak pernah ambil tahu, tak pernah kisah pun. Tapi orang offer. Kita pun try. Saya ni suka mencuba. Kita cuba je. Cuba. So bila tengok yang kali pertama dia offer watak kecil. So macam okay, not bad. Try lah. Soal hati kau tak silap macam movie tu. Pendek je. Yes. Yes. Kak Chah yang jadi producer. So dia cakap, Linda, you boleh berlakon. Apa cubalah. Seronok sebab watak kecil. Wow. So the next one dia offer lagi, seronok juga watak kecil. Sekali bila orang dah start offer yang watak besar-besar ni macam ya Allah, berlakon ni memang kena tabah lah. Because panggil kadang call time pukul 6 pagi, pukul 12, pukul 1 tengah, pukul 1 belum tentu start lagi. Belum. Lepas tu kalau dah start satu scene, okay, you relax kejap. Dia pun sekejap, bukan relax 30 minit, sejam, kadang-kadang kena relax 4 jam. Lepas tu I don't like to waste time. For me, to me lah, it is wasting time. Sebab dulu kita tak ada social media ke, tak boleh buat kerja kat luar. Sekarang ni kalau dia suruh tunggu 4-5 jam pun tak apa. Sebab komputer ada internet, ada phone, ada boleh update status, boleh buat kerja, boleh pakai internet untuk buat kerja dan sebagainya. Tapi dulu tak boleh. Dulu memang buntu. So I macam tak boleh lah jadi pelakon ni. Tapi bila orang offer, I pergi, I ambil, I suka. Sebab free time, pergilah. So kita terima je lah. So sampailah jadi berlakon untuk filem gila bola apa semua. So seronok lah. Cuma kalau orang panggil untuk Linda berlakon sikit-sikit boleh tak? Boleh, kita pergi ambil. Tapi untuk berlakon, jadi seorang pelakon, itu bukan, not me, it's not me. Wow. Malam ni kita nak sembang dengan Linda ni, borak-borak santai-santai, nak tanya kehidupan Linda sebagai penyampai radio, pengacara bersama Pak Neil, and then juga pelakon. Dan ada satu lagi yang mungkin orang tak tahu. Tapi sebelum kita ada ramai juga kawan-kawan saya ni. Kita ada Asa, kita ada Mariani, kita ada Sitino, kita ada Haji Oli, kita ada Haji Amran, Dapur Penyek, kita ada Izalwan, Assalamualaikum, Linda On, dan salam. Kalau ada siapa-siapa nak tanya, boleh sembang-sembang sama-sama dekat sini. And then Linda On juga adalah usahawan F&B yang berjaya. Macam mana pula boleh terjebak kepada bisnes F&B, Linda? F&B Linda waktu tu, Linda ni memang tak suka ada masa terluang. Kalau masa terluang tu, I rasa masa terluang tu sangat rugi. So kalau masa terluang tu Linda tak buat sesuatu, Linda rasa macam Linda bazir masa. So bila Linda
habis on air dekat radio pukul 1. Habis on air, start on air pukul 10, habis pukul 1. Pukul 1, habis kerja gerbang embut, pukul 2 lebih 3 dah habis. Pukul 3 sampai malam tu buat apa? Kalau tak ada TV show, I nak buat apa? So, I pun duduk rumah, boring kan, macam tengok TV, baring. Duduk seorang, kita bujang time tu. Baring, tengok TV balik, bangun, keluar, kawan ajak keluar, minum kopi, lepak sampai 2-3 pagi, balik. So, I macam, I'm wasting my time, I cakap. Betul-betul membazir masa. So, time tu baru umur berapa? 20-an lah. Awal 20-an, 20, 21, 22, gitulah. So, I cakap, I kena buat sesuatu. Modal ada sikit. Dan I cakap dengan my sister, apa nak buka sebab I minat main pool. Main pool. So, I cakap, nak buka tempat pool. And then my brother cakap, Linda, kalau nak buka tempat pool ni, biasa orang meniaga pool ni, biasa kena ada arak. Saya cakap, alamak, kita buka lah tempat pool, tak payah jual arak. So, my brother cakap, biasanya orang pergi main pool, dia mesti ada minum-minum. Saya cakap, alamak, tak nak lah, nanti bersubahat pula apa semua. Kalau tak ada minum-minum pula kan tak laku pula. So, I fikir-fikir balik. My mother memang meniaga warung makanan dekat Johor. Pernah ada restoran, pernah meniaga kat gerai, kat tepian Teberau tu semua. So, time tu my brother-in-law pun memang makanan, my sister pun tentang makanan, you know. So, I cakap why not I buka satu kedai yang I suka makanan tu, nasi ayam, I cakap. Wow. So I buka lah restoran nasi ayam. Buka restoran nasi ayam, my sister tolong, brother-in-law tolong. So alhamdulillah semua okey dan banyaklah juga kita dalam bisnes ni memang ada turun, ada naik, ada rugi, ada untung. So it is normal. Jadi pengalaman Linda dalam bisnes ni since Linda umur 24 tahun. So dah masak dah dengan perangai pekerja, perangai customer, tentang duit turun naik, semua dah faham sangat dah tu. Yalah, betul. Apa ni, so sekarang ni apa aktiviti Linda kalau di waktu COVID-19 dah masuk hari ke 15. Kita dah habis fasa pertama 14 hari. Hari ini adalah hari pertama fasa kedua, another 14 hari. So apa aktiviti Linda? Masih bertugas seperti biasa di radio? Ya, Linda ke udara dari rumah. So Linda ke udara dari rumah. Jadi masih lagi tak keluar dari rumah. Linda bersyukur sangat sebab they have this system yang boleh buat Linda ke udara dari rumah. Linda pun takut nak keluar. So the first 2 weeks yang quarantine tu actually Linda quarantine dulu sebelum PM suruh quarantine. Okay? So sehari sebelum PM suruh quarantine, Linda dah disuruh quarantine, self quarantine sebab Linda baru balik Singapura. So minggu pertama Linda okey, minggu kedua last week Linda tak okey. So Linda kena panic disorder. And waktu kena panic disorder, I don't know waktu tu I kena panic disorder. So time tu fikiran macam-macam tau. Aku sakit ke? Kan? Bila sesama sikit ya Allah, aku kena sakit ni ke? Lepas tu bila fikir macam-macam fikir macam gitu kan, jantung laju, tak bernafas, sesak nafas, tangan sejuk, keluar peluh, kaki peluh, menggigil. I kena diarrhea, I rasa macam nak muntah, I mabuk, I lost control. Semua yang I cakap tu, baru beberapa hari lepas I jumpa dengan doktor, semua yang I cakap tu adalah panic disorder. So baru I sedar yang I ada panic disorder, I kena panic attack. So I tengok perbezaan antara panic dengan anxiety, dan cakap panic ni lebih walaupun tak ada apa yang trigger, macam you tak payah cakap pun tentang COVID ke apa ke, benda ni akan datang sendiri. I tiba jantung, tiba tak boleh tarik nafas.
Dia lebih teruk sebenarnya daripada anxiety. So last week it wasn't a good week for me. That whole week I just bazirkan macam gitu je. I terbaring, I tahan, I belajar untuk deep breathing. I boleh bangun sekejap, I dengan kat rumah apa semua, I baring balik semula. So memang sekarang ni dah ada sakit ni. Sebab last week I bergelut dengan I punya jantung kan. So alhamdulillah start semalam I okay. Tu yang you ajak I live semalam, I cakap I tak nak dulu sebab I tak kuat lagi semalam. Belum kuat. Hari ni alhamdulillah. Wow. Apa ni, ada soalan daripada Izzati, Linda. How Kak Linda handle anxiety? Bila I tanya doktor tu, actually not anxiety, dia more to panic. Tapi at the same time, I rasa ada juga anxiety tu semua. Pertama, I dah tak tengok Facebook. Dah berapa lama I tak buka Facebook. Because the first week tu I rajin buka Facebook. Hari ni berapa kes, hari ni berapa ni. Dekat luar negara berapa banyak kes, berapa banyak kematian. Apa sebab? And then I ni pula jenis suka korek. Apa sebab? Macam mana cara berjangkit? Apa simptom? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kan? So Facebook I tak boleh buka. Instagram I tak buka. WhatsApp kalau I tengok ada orang start forward apa-apa, I tak tengok. I just biarkan. Apa saja cerita mengenai yang pandemik sekarang ni I tak tengok. I tak nak ambil tahu. TV I tak tengok, tak dengar. Satu benda pun I tak ambil tahu. So itu membantu. Tapi dalam masa yang sama tidak membantu sangat. Yang membantu sikit tu bila I jumpa dengan psychiatrist dan dia cakap cuma macam mana nak handle mental kita untuk saat-saat macam ni. Dan memang time tu sesak nafas lah. Kerana I rasa macam sesak nafas macam mana tak simptom-simptom yang lain tak ada. Demam tak ada, batuk tak ada. Sesama pun time tu dah okey, tak ada apa-apa semua. Tapi kenapa badan sesak nafas? Badan pun tak panas. Semua okey alhamdulillah, tapi sebabkan kena attack tu I tak boleh tarik nafas. Macam so baru-baru ni I belajar dekat YouTube. Izzati tanya tadi, tengok kat YouTube I cari guided meditation untuk panic and anxiety. So dia main some very soothing background music, and then there's this one lady yang dia cakap, okay, imagine you're in a room full of roses, you know. Dia cakap benda macam gitulah. Close your eyes. Now take a deep breath. So suara dia tenang. So dia kirakan untuk kita 5, 4, 3. Jadi kat situ I belajar breathing. I tenang, I lepas nafas. I tenang, I tarik nafas, I lepas lagi. So itu cara Linda kawal. Tapi I'm not 100% pulih lagi sekarang ni. Masih lagi sedang cuba. Hari ni alhamdulillah tak kena attack. Tapi sebelum kita start tadi ada start laju sikit sini. So Thank you very much, Linda. Hopefully Izzati reply. Dia cakap truly understand. Thank you Izzati for the question, and thank you for Linda as well sebab jawab soalan tu. And kata-kata akhir Linda, kita dah sampai ke dalam sedar tak sedar, diam tak diam, almost 1 hour kita bersiaran. Serius? Kita lebih kurang 1 jam. Kita kenal Linda, kita sembang-sembang, kita tahu perjalanan perjalanan Linda sepanjang 25 tahun dalam industri penyiaran di Johor dan di TV3, lepas tu di Astro, dan sekarang back to Cool FM. Cool FM. Yeah. Masa Linda sakit minggu depan, Linda pun ada juga bersiaran kan, saya dengar. Minggu lepas tak ada. Semalam hari pertama Linda on air. Alhamdulillah, walaupun Linda on air, Linda kena baca berita tentang, bila kita on air dekat radio ni, kita kena sampaikan maklumat kan, kena bagi informasi. So informasi yang Linda bagi tentang COVID-19,
bila Linda on air, I punya mind is very strong. So walaupun minggu lepas I tak nak baca berita tentang COVID-19, tapi bila saya ke udara, saya sampaikan maklumat, I'm strong. I strong. Tapi bila you cakap dengan I, Linda jangan on air sebab you kena quarantine, Linda jangan keluar TV sebab you kena quarantine, itu yang I macam, aku sakit ke? So kalau you bagi I kerja tak sakit. Kalau you tak bagi I kerja sakit. Tapi alhamdulillah lah bila dapat on air, I dapat divertkan I punya otak ni. Aku sedang bekerja, aku harus jadi profesional dan aku lupakan sakit aku lupakan panik aku, anxiety aku. Ini untuk aku sampaikan maklumat kepada pendengar. Aku adalah seorang penyampai. So itu kekuatan Linda sebagai seorang penyampai kat situ. Alhamdulillah Tuhan bagi kuat kat situ. Alhamdulillah. So last kali Linda. Last kali, what is your apa perancangan Linda mungkin dalam 3 tahun, 5 tahun ataupun 7 tahun ke hadapan yang boleh kita kongsi di sini? Linda Linda nak jadi seorang businesswoman yang lebih berjaya. Amin. Sebab ada perancangan dalam diri Linda sendiri kan, sebab dah ada anak apa semua, jadi dah nampak lebih ke depan. Sebelum ni tak ada anak, kita macam okay, kita go with the flow macam mana keadaan. Tapi bila dah ada anak ni, kita tengok masa depan macam mana kita nak. Bak kata Dr. Azizan, anak I tu is my big why. She is my big why. So Linda memang bekerja keras. Memang ada projek yang Linda akan usahakan. Cuma projek ni patutnya berlangsung April ni. Tapi disebabkan keadaan macam gini agak tertangguh sikit. Tapi insyaAllah lepas ni kita start balik. Dan itulah dia, jadi businesswoman yang berjaya, jadi ibu yang berjaya, jadi penyampai radio yang berjaya, pengacara TV yang berjaya, semuanya lah. Dan paling utama sekali sekarang ialah semoga diberi kesihatan yang baik. Itu dia. Rezeki kesihatan. Rezeki ni macam-macam cara kan? Ya, betul. Rezeki ni masa, rezeki ni anak, rezeki ni career, rezeki ni business, rezeki ni wang ringgit dan banyak lagi. Kesihatan, kelapangan dan sebagainya. Saya doakan Linda berjaya dalam bidang yang Linda ceburi, penyampai, bisnes, anak-anak dan sebagainya. So, saya ucapkan terima kasih Linda. Terima kasih NK. Terima kasih dan insya-Allah kalau ada waktu yang lain kita berjumpa pada waktu itu. InsyaAllah. Terima kasih juga kepada yang menonton kat Facebook. Yang tak tahu siapa yang tengah tengok. Thank you. Thank you Linda. Bye-bye. You take care. Stay home. Stay safe. Thank you Linda. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.